Dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diri Liana Aziz, berasal dari Perak dan menetap di Kuala Lumpur. Plans direct saya iaitu Farah Alina, Go Producer, dan seterusnya Mami Dita, dan seterusnya Sifu Fahmi dan Mazliatul, serta seterusnya kepada penaung mesra. Upline kita super upline iaitu Ayanda Haji Abdullah dan Bunda Haji Mariam. Okey, di malam yang indah ini saya diberi tugasan untuk menerangkan kepada anda semua tentang personal branding, which is very important untuk kita yang berada di bidang bisnes online ni kan. Okay, so saya share screen. Hopefully boleh nampak lah. Nampak tak, Alin? Nampak cantik. Right. So, so ni screen saya lah. Sekejap. Okay, ni personal branding. Okay, Yana akan explain. So, korang sediakan pen dan kertas. Okay, jika ada persoalan boleh tanya di hujung. Mungkin di hujung lah kot. Okay, di hujung majlis. Dan okay, so take note, saya akan explain personal branding. Alright. Check. Oh, tak nampak lah atas. Alright. Checklist renovation, kedai media sosial. Untuk personal branding, kita ada checklist dia. Ya, ya. Okay, sorry. Alright, personal branding. Tengok dah bilang dah saya. Alright, checklist renovation. So kita buat business, okay? Kita buat business, so kena ada checklist renovation kita punya media sosial. Okay, sebab kita tak ada kedai tau. So kita kena ada media sosial yang di mana di situlah kedai kita, kedai MW kita. Kalau orang yang ada bisnes dekat luar, bisnes makanan, contohnya restoran, mereka pun menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan mereka untuk pergi ke kedai mereka secara offline. Diorang boleh juga dapatkan customer melalui apa? Offline. Tapi untuk menambahkan diorang punya customer, pelanggan, diorang kena ada media sosial untuk improvekan lagi diorang punya business. Alright, untuk kita yang memang tak ada kedai lah. Kalau ada kedai pun, kita ada kedai dekat setiap negeri, ada berapa saja. So itu pun kita share dengan orang. Okay, so kita kena cantikkan media sosial kita supaya orang nampak kedai kita. Orang nampak kedai Yana Aziz ni buka hari-hari. Orang nampak orang Yana ni jual MW. Okay, so macam mana? The first thing is kita kena ada profile name. And then kita kena ada profile picture, profile bio, Insta story, highlights cover dan content. Yang ni yang merangkumi Instagram tau. Yang ni yang ada dekat Instagram. Profile name tu kalau boleh biarlah kita pilih nama yang mudah. Nama yang mudah untuk kita kenal pasti. Alright. Okay, nama yang mudah untuk orang ingat. Macam saya letak Liana Aziz. Okay, salam perkenalan kepada semua yang hadir. Yang baru pertama kali pun harap-harap selesa lah di sini, okay? Right. So, profile ni kita kena make sure nama yang kita persembahkan dekat kedai kita tu senang dan mudah diingat. Janganlah nama yang macam susah lah nak ingat kan. Macam Alin dia buat Farah Alina atau Alin Aziz. Macam Yana buat Liana Aziz. And then make sure nama untuk setiap media sosial tu kalau boleh biar samalah. Dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat Facebook ke. Alright, profile picture kalau boleh jangan letak gambar kartun. Janganlah awak pergi letak gambar artis. Konon rasa macam Diana Daniel, you nak letak gambar Diana Daniel. Tapi tak boleh lah kan. You kena letak gambar muka you sendiri. Gambar muka you sendiri. And then gambar muka you tu biarlah biar nampak ni lah. Nampak tak adalah satu badan, biar nampak ni. Sampai dada ke kan, sampai bahu ke. So ada orang boleh nampak muka kita ni. Orang yakin dengan kita, okay? Lagi satu kalau ada blazer, you boleh pakai blazer lah. Okay, kalau boleh nampak muka tu jelas. Jangan letak gambar kartun, gambar orang kesepian, ada gunung ganang, semua tak nak tau. Nanti korang tukar tau. Alright, kalau boleh background profile picture pun kita boleh buang.
Tak nak yang macam ada serabut dekat belakang tu. Kita boleh remove background dekat laman web remove.bg. Kat situ korang boleh letak gambar korang, lepas tu remove background kat situ je. Tak ada bayar apa-apa, free sahaja. And then background kat situ boleh pilih nak warna apa tau. Kat situ korang boleh pilih nak color purple ke, nak ada background yang macam soft-soft sikit ke, boleh tengoklah nanti. And then profile bio, okay, profile bio nanti yang nak explain. And then Insta story kena sentiasa hidupkan. Highlights cover dan content. Alright, ini contoh IG Yana lah. Boleh tanya So ke? ini, Boleh interrupt ke? ha? Tadi yang cakap pasal warna-warna tu warna apa? Warna background kat belakang tu. Kita boleh adjust dekat remove background tu. Boleh pilih je lah. Nanti Yana akan boleh share dalam WhatsApp lah nanti. Alright, so yang ni bio Instagram tau. Nama Instagram yang ringkas. Macam Yana letak Liana Aziz 113. Yana ada 2 IG. Lagi satu Liana Aziz saja. So yang ni Liana Aziz 113 lah bagi kita kan. And then kena ada nama dan kepakaran kita. And then bio data lah. Bio kita mesti ada tarikan. Kita kena bagi tahu dekat orang siapa kita ni buat apa, siapa target audience kita, and then kawasan jajahan kita. Kita ni duduk kat mana, senang COD kat mana, orang tu nak cepat dekat area situ, kita boleh on time hantar terus. And then CTA link. Okay, nama Instagram yang ringkas, macam ni Liana, nama dan kepakaran, kita boleh letaklah kepakaran kita apa, nak buat sign kalimah angka ke kan. Bio mesti ada tarikan, boleh tulislah jom MU hanya RM60, apa semua. And then kawasan dekat Star Park, ini boleh adjust tau. And then CTA link tu letaklah link yang boleh orang contact kita terus. And then setiap posting tu boleh tulis sila klik link di bio. Diorang akan tengoklah bio kita ni. Macam Yana dah letak 4 link terus kat sini. Okay, link WhatsApp, ni letak link 3, link WhatsApp, link FB, link TikTok. Macam tu lah yang nak letak sini, boleh letak 3. Alright, lepas tu, okay, kita pergi kepada marketing roadmap. Yang ni kan, yang ni nampak tak yang bulat-bulat kecil ni? Yang itu adalah highlights. Dekat IG dia ada highlight tau, dekat FB tak ada rasanya. So kalau boleh, kalau korang letak highlights tu, letak yang kalau ada cover boleh letak gambar cover. Okay, kalau boleh letaklah yang orang senang nak tengok. Sebab story ni kan 24 jam je kan. So orang tak boleh tengok apa yang kita kongsi sebelum ni. So kalau korang ada rasa macam MUS KL ke, ABRM ke, buat satu highlights, nanti orang boleh refer lah. Pasal atmosphere sky ke, pasal Nutrilite ke, anything, you just put here, you can put here lah. Alright, lepas tu kita pergi kepada marketing roadmap. Kita ada roadmap kita. Okay, marketing, cara nak marketingkan kita punya personal branding kan. Alright, biasanya ada 5 lah. So yang pertama kita kena nampak. Kita kena bagi orang nampak kita ni siapa. And then kita kena kenal. Orang kena kenal kita ni siapa. And then suka. Alright, suka. Bila orang dah kenal, dia kena suka kita. And then bila orang dah suka kita, dia kena yakin dengan kita dan senanglah kita nak offer kita punya business, kita punya produk dekat orang tersebut. Okay, di setiap sini pun nanti yang akan explain lah macam mana, okay? Sekejap So, nampak, kenal, suka, yakin dan offer. So kalau yang first tu you all tak hadam, tak boleh nak buat, susah tau nak pergi ke step yang seterusnya. Alright, kita pergi kepada nampak dulu Dah salin kan? Kejap, yang nampak ni, okay, contoh lah yang nak bagi contoh kan. Okay, dia nampak Yana kan kat situ kan, dia nampak Yana kat situ. Aku nampak lah Yana kat situ. And then dia nak kenal. Aku nak kenal lah Yana. Yana duduk mana? Asal kat mana? Kerja ke apa ke? Apa benda semua tu kan. And then dia suka. And then daripada situ dia dah suka dengan kita tau. Aku sukalah dengan Yana ni. And then dia dah yakin. Aku rasa aku boleh kawan dengan dia ni. And then bila dah yakin, dah suka, dah kenal, baru kita boleh offer kita punya business ataupun kita punya service dekat orang tu. Orang tu pun kalau ada business pun dia boleh suggest dekat kita, dah selesa. Alright, first is nampak. Macam mana nak bagi orang nampak kita dekat media sosial? Macam mana kan? So, ini antara salah satu step yang kita boleh buat lah. Dekat Facebook boleh buat, dekat TikTok lagi lah boleh buat, dekat IG pun boleh buat. Alright. First, you kena bagi value dekat orang. Bagi nilai dekat dia orang, okay? Antara nak bagi value dia macam mana? Share, educate and teach. Kongsikan. Contoh, 5 tips macam mana nak gosok baju dengan mudah pakai iron. 5 tips macam mana nak dapatkan rumah yang bersih pakai vacuum. Alright. 5 tips nak kurus.
promote lah set fact fighting tu. Tips yang terakhir tu letaklah tips, pakailah vacuum Amway, pakailah iron Amway. Kan? Educate. Macam mana kita educate orang dekat kita punya media sosial. Educate macam mana tau. Korang buatlah macam contoh nak belajar cara nak makan suplemen ke, kenapa kena minum air masak berlebih ke. Teach diorang dekat situ. DIY ni mungkin korang boleh buat DIY macam vitamin C demo ke macam tu, right? And then kalau boleh, kalau susah nak menulis, tak biasa nak menulis panjang-panjang nak bercerita, you all boleh buat video. Guna video. Guna video macam you boleh share daily routine you. Okay? A life in a day with you. Alright, and then rahsia nak kurus. Buat je video tentang personal life you. Daily routine tu, you tengah bancu SS Ignite ke, you buatlah. You bancuh lah dia. Tak payah tunjuk muka pun tak apa kalau tak bersiap kan. You all just tunjuk yang proses yang you buat tu. And then kalau boleh bercakap, you bercakap terus dalam video tersebut. Biar orang nampak kita. Oh, yang nak buat kerja ni ke? Dia macam ni dia buat. Oh, dia makan ni. Bagi orang nampak lah daily routine kita tu. Alright. Okay, and then nak bagi orang nampak, yang paling senang buat live lah. Memang kita ni malu lah sikit nak buat live kan. Tapi bila dah lama-lama ni, kita akan biasa. Okay, nak buat live senang je macam semalam yang nak buat live dengan Sa'lan Yana juga dekat TikTok. Kita buat live dengan teammate kita ke kan. Nak share produk ke, nak share pengalaman ke kan. And then Q&A session. Bolehlah buat Q&A session dengan viewers ke, nak tanya apa-apa boleh dia tanya, dia orang akan support dekat komen. And then korang boleh juga buat sesi live sharing product knowledge. Kita share product knowledge yang kita tahu. Kalau kau rasa macam aku nak share pasal vitamin C lah, share lah vitamin C. Buatlah live. Lepas tu buatlah demo sekali dekat audience kita. Bagi orang nampak yang kita ni ada jual vitamin C, ada amalkan vitamin C, hebat dalam demo semua tu. Alright, so dia orang akan nak kenal lah siapa Yana, siapa anda, siapa Fatimah semua tu. Okay. And then nak bagi orang kenal, kita kena ada biodata yang jelas lah. Bio yang jelas yang Yana dah explain tadi kan. And then kalau boleh kita letak sekali unit tagline kita atau logo kita, logo team kita. Unit tagline tu macam ingat Yana, ingat Amway, ingat Yana. Macam tu. Okay. Exclusive hashtag macam Amway by Yana ke, Amway by Alin ke. Macam Alin dia punya terbang tinggi itulah. Terbang tinggi Alin macam tu. Okay. Korang buat korang punya exclusive hashtag. And then informative highlights yang macam yang nak explain tadi dekat IG tu ada highlights dia tersendiri. And then dekat Facebook apa semua kalau boleh pin post yang menarik yang boleh buat orang attract dengan kita. Sebab bila kita pin post tu, pin tu ada dekat bahagian atas sekali setiap media sosial kita kan. Macam dekat Facebook kita boleh pin post satu saja, dekat Instagram kita boleh pin post 3, dekat TikTok kita boleh pin post 3 juga. Kalau rasa macam dah banyak viewers, dah ada buat konten lain kita tukar post kita nak pin yang lain pula. And then tell who you are. Bagi tahu dekat orang. Awak ni siapa? Saya ni buatlah cerita macam kalau lah aku kenal Amway lebih lama, entah aku diamond ke apa. Cerita dia macam tu. Tell who you are. Saya ni pengedar Amway lah dekat mana-mana. Alright. And then talk about your business. Bagi tahu business juga. Di samping kita cerita tentang kita ceritalah yang kita buat bisnes apa kan. And then post activity. This one memang orang kata wajiblah kena buat kalau boleh setiap hari lah buat post activity tu. Sebab orang nak tengok ya kita ni buat bisnes ni aktiviti apa yang diorang buat. Ada aktiviti ke tak ada kan. Macam kita apa yang tu risk nanti yang nak explain. Okay, and then jangan terlalu formal di story lah. Kalau kita buat story tu janganlah skema sangat, buatlah macam apa orang kata sampel-sampel, spotting-spotting supaya orang selesa tengok dengan kita. Supaya orang macam lah bosan lah dia ni skemanya, formalnya tak nak macam tu kan. Kita kadang-kadang selit juga antara aktiviti kita berbisnes tu, kita selit juga dengan orang kata humor. Buat lawak ke kan, selit dengan story anak ke. Kadang-kadang orang tu suka tengok story pasal anak kita. Kadang-kadang orang suka tengok story tentang aktiviti kita dalam bisnes. Alright. And then buat Reels activity atau coaching. Dekat IG atau dekat Facebook, Reels tu sangat memainkan peranan tau. Yang tu video tau.
korang buatlah video reka-reka, lepas tu korang gabung-gabungkan dia dekat CapCut ke kat mana ke, and then korang tunjuk yang korang ada aktiviti, korang tunjuk yang korang buat coaching. Buatlah dekat Zoom. Kalau korang buat coaching dekat Zoom ke, buat je tunjuk je dekat orang, buat reels. And then boleh tulis ayat-ayat kat situ, pandai kan? IG kat situ boleh buat kan? CapCut apa semua tu. Alright, sebab reels ni kalau kita buat dekat Facebook ke dekat Instagram ke, orang luar boleh tengok tau. Kalau macam feed atau story, orang yang follow kita je boleh tengok. Kalau reels tu orang-orang luar boleh tengok dan dia orang akan follow kita. Alright, reels tu sangat penting. Dekat reels Instagram dengan reels Facebook. Dia orang boleh link together tau. Link kita dengan Facebook dengan IG, kita boleh linkkan dia. Alright, then show lifestyle. Lifestyle macam korang tengah jogging ke, korang tengah consume Nutrilite ke, just share je, show, tunjuk. Tunjuk macam kehidupan kau ni memang dengan Nutrilite je. Kehidupan kau ni kalau bersihkan rumah memang dengan vacuum Amway je. Walaupun apa? Walaupun tak selalu nak pegang phone, tapi kalau ada tu simpan, bila rajin kita upload. Bila bosan-bosan kita upload je tau. Tak kisahlah kalau story tu dah kau vacuum tu dah lama ke, kau upload je dekat story. Alright, and then share cerita inspirasi. Ini Mami selalu cerita, kita boleh share, ambil kat TikTok Mami ke, kita share je letak dekat story kita ke, dekat feed kita ke. Kita kena bagi inspirasi dekat orang jugalah. And then kejayaan sendiri. Sepanjang you join MB, apa yang you dah dapat? Kan, apa yang you dah dapat, orang nak tahu tau. Orang nak tahu, sorry dia ni. Orang nak tahu apa kejayaan kita. Kejayaan dari segi bonus, kejayaan dari segi dapat customer, dapat ABO, dapat APC, or just share. Supaya orang nampak, show off. And then share aktiviti semasa. Contoh ABRM. Kiranya macam ramai kat sini kan yang akan join IBRM, apa-apa aktiviti, buatlah satu folder dekat phone, aktiviti IBRM minggu pertama, apa yang korang buat, letak video sikit-sikit, I dah sampai dah IBRM minggu pertama. Lepas tu buat je lah, kalau tak nak tunjuk pun korang simpan dulu, nanti korang combine, buat reels tau. Sebab Yana pun memang macam tu, kalau bahagian ucapan tu, kita punya face akan takat video seorang-seorang, dan kita letaklah dekat reels. So orang boleh nampak, oh Yana sekarang dah jadi macam ni. Syuib sekarang dah berucap depan orang hebatnya. Tapi diorang tak tahu kita berucap pasal apa pun. Tutuplah dengan lagu, jangan bagi orang dengar apa yang kita bercakap tu kan. And then semasa ABRM, kalau you all menang jualan ke, you all menang tajaan ke, letak je dalam posting atau story kita. Kalau boleh dalam reels atau feed lah. Alright, then orang dah kenal kita, dia dah kenal lah orang ni macam mana kan, and then kita pergi kepada suka. Nak bagi orang suka macam mana? Alright, share value how they dah kan. Okay, nak bagi orang suka dekat kita, kita kena share value. How they can get ideal weight ke, good skin with our product ke kan. Nak bagi orang suka. So, kita share lah apa yang kita dah dapat dengan produk-produk MU kita. Contoh kita nak dapatkan ideal weight, kita share tu. Alright, lepas tu pakai artistry, kita dapat good skin. And then, yang kedua, kita share tips how we can make their life easier. Macam iron ke, macam pakai vacuum ke, kita share tips tu. Alright, so kalau ada video-video nak iron ke vacuum tu, you just skip and then you boleh share nanti. And then reply comment with question. Kalau boleh kita kena rajin reply komen kawan-kawan. And then kalau kita nak komen tu berlarutan panjang kan, kita bagi question dekat komen tu. Nanti dia akan panjang lah. Barulah orang kata nampak feed tu tau dekat orang lain punya media sosial. Alright, and then share your improve process, share your achievement, sama macam tadi kan, and then share how your team grow. Kena share macam mana team kamu grow. Kalau dapat ABO ke apa ke, you just share saja. Alright. So ini nak bagi orang suka dekat kita. Kalau boleh kita komen dekat IG orang juga. So orang nampak, oh dia ni bagus lah, ramah lah. Tak kisahlah orang tu dah MA ke belum MA ke, kita boleh share. Sebab kadang-kadang kita boleh komen, bina hubungan diorang. Sebab kadang-kadang kita akan jumpa diorang dekat HQ, kita akan jumpa diorang dekat ABRM ke mana-mana ke kan. So dekat situ kita dah kenal, orang pun akan suka kita bila dia selesa dengan kita.
Alright, then yakin. Okay, yakin. Contoh, nak bagi orang yakin dengan kita kan, kita kena ada cara lah. Yang penting, kita kena konsisten posting dekat feed atau IG story. So barulah orang yakin yang oh yang kita ni buat business M&A dengan bersungguh-sungguh, tak macam tak adalah macam main-main ke apa kan. So bila kita konsisten posting dekat feed, dekat IG story hari-hari kena buat, tak kisahlah itu berkenaan dengan lifestyle ke, berkenaan dengan produk ke, berkenaan dengan Palestin ke. Bila korang konsisten posting, lepas tu orang tengok kita punya posting tu akan ke depan tau dekat dia. So dia akan nampak kita dulu. Dekat IG story ke, Facebook story ke yang bulat-bulat tu kan, dia akan nampak kita punya dulu. Jangan sampai dah 24 jam dah apa orang kata, dah habis, dah hilang kita punya story tu, kita biar. Kalau boleh biar sambung-sambung tau. And then antara nak bagi orang yakin dengan kita kena show behind the scene of the process. Kalau kita jumpa upline, buatlah video. Kena rajin buat video lah kan. Janganlah macam datang tak buat content. So kita dah join business ni, kita kena buat content. So behind the scene of the process. Sometimes kan, bila Yana pergi HQ Yana, mesti akan nampak ada orang letak dia punya apa? Dia punya stand phone tu, dia letak kat situ, Yana sembang-sembang lah dengan dia punya downline. Lepas tu dia upload dekat Facebook. Yang dia nak bagi tahunya dekat orang tu yang dia memang betul-betul coaching dia punya downline. Betul-betul dia bersungguh dalam dia punya business. Kat situ kita buat. Macam Mami pun selalu kan. Dia mesti ada assistant yang akan tolong tangkap video kat situ kan. Dari situ kita boleh nampak dah. Macam ni caranya orang nak yakin dengan kita, nak trust dengan kita. And then show the result of the product or service. Macam produk tu, tunjuklah. Lepas macam Farahan kan, dia dah kurus dengan gut reset kan. Kita kena selalu tunjuklah. Kalau dalam proses nak tunjuk tu pun, kita cerita, oh hari ni dah hari keberapa, dah turun berat berapa, semua tu. Share je dekat media sosial, kedai kita tu. Supaya kita nak tarik orang untuk kurus dan sihat bersama-sama dengan kita juga. And then service. Okay, misal kata lah kan, yang ada belajar itu, misal kata orang tu beli Noza ke, beli iron ke, apa orang kata, tawarkan diri untuk kita pergi rumah dia, tanya macam mana dia punya servis, macam mana dia punya produk, and then ibaratnya kita bagi servis lah dekat dia, tak adalah lepas dia beli, kita tinggalkan dia. Contohnya juga kan, dikatakan di samping ni nak buat check Noza tu, tak adalah buat apa pun, dia just lap je lah periuk Noza tu kan, lap ke, kalau ada apa, Sky tu dia buat vacuum ke. Lepas tu dia cerita produk lain pula. Dekat situ dia dah boleh close produk lain pula kan. Tak adalah datang dengan tangan kosong. Kita nak pegang orang tu. Biar pegang tu lama. Dia tak ada pergi ke tim lain. Alright. And then selfie with your happy customer. Okay, kalau boleh selfie berdua. Selfie berdua yang kita ni ada hantar barang dekat orang. So orang yang tak pernah beli dengan kita ni, dia akan yakin dengan kita. Oh, Yana betul lah. Memang dia buat betul lah. Dia ada COD lah barang ni. So bolehlah aku dapat cepat dengan dia. Aku nak beli dengan dia lah apa semua. Ini boleh meningkatkan keyakinan orang terhadap kita. And then yang paling best, share testimoni lah. Ni paling senang lah. Testimoni tu kalau korang nampak dekat komen-komen ke kan, komen FB ke kan, korang screenshot je and then korang compile. And then boleh buat testimoni tau. Kadang-kadang dekat grup-grup FB tu kan banyak testimoni orang-orang share kan. Boleh ambil screenshot, korang just jadikan dia sebagai testimoni and then boleh share dalam grup. Sebab certain orang macam Yana pun kadang terpengaruh bila tengok testimoni orang, terpengaruh bila tengok feedback orang yang dah amalkan benda tu. Sebab kita setakat tengok video kebaikan, setakat tengok kebaikan, benefit, video-video macam tu kat TikTok, kadang-kadang orang tak percaya. Bila kita dah tengok testimoni bertulis daripada orang-orang yang dah amalkan, kita boleh jadi percaya. So kita pun terpengaruh nak beli. Macam tu juga dengan kita punya prospek. And then kalau ada postage, kalau buat postage ke pasal ke kan, tunjuk je, letak je dekat story ke, nak letak dekat feed ke kan. Letak je yang kita ni ada buat pengeposan seluruh Malaysia.
Okay, satu Malaysia kita ada buat post. So orang pun percaya dengan kita. Dan kita buat post tu, kita ceritalah, Alhamdulillah, terima kasih customer percaya kat saya. Tulislah, korang pandai kan buat benda tu kan? Saya dah, and then kan lagi satu kan, kalau customer tu dah receive barang, you all make sure lah, kalau boleh korang minta lah yang diorang tu dah receive barang. Contoh nanti dah sampai ke barang, janganlah dah sampai dah post tu diam dia kan takut hilang pula barang tu. Dah sampai ke barang, nanti tak ada gambar tau. Tak kisah dia nak selfie ke, dia nak apa ke. Yang penting kita screenshot kita punya WhatsApp tu, and then kita buat template ke atau kita tampal je lah dekat situ, and then cakap je lah, Alhamdulillah dah sampai dah barang yang saya post semalam dekat customer. And then doakanlah semoga mendapat manfaat semua tu lah. Alright, and then show demo. Okay, kalau nak bagi yakin, nak bagi orang yakin dekat kita, kita buat demo lah. So demo ni ramai yang dah tahu pula kan. Kalau nak belajar demo, kita boleh buat setiap pagi kan nanti. Kita plan lah nanti nak buat setiap pagi, kita belajar demo. Tapi kalau nak tengok demo, kita boleh, nak tengok belajar demo macam mana, kita boleh refer kepada video TikTok. Kat situ banyak demo presentation. Okay, yang paling senang, kita tunjuk demo biosi, buat macam magic-magic. Kita tunjuk demo. Kalau ada vacuum ke, bagi dia orang pinjam vacuum tu untuk dia orang rasa vacuum kita ni sememangnya best. Right? And then the last one is apa? Tak nampak lah. Appreciate client feedback. Client feedback. Itulah, appreciate dia orang. Kita minta feedback daripada dia orang, and then kita hargai dia orang punya feedback. Kalau dia orang macam tak okey ke, kita keep going bagi service dekat dia orang, nanti dia orang dapat result yang terbaik lah. Okay. So the last one is offer, the number 5. Bila orang dah kenal, dah suka, dah yakin, and then kita boleh offer dekat dia orang. And then kita boleh cerita dekat dia orang bagaimana produk IMB dapat membantu masalah mereka dan dapat membantu untuk menambah nilai hidup mereka. Apa yang kita boleh tawarkan kepada mereka. Alright. So dekat sini boleh dah selit-selit dah cerita lah semua kan. Offer lah yang kita ni dah ada buat business MBA. Alright, and then ceritalah ada masalah ni ke apa ke kan. Korang boleh bersembang kalau macam orang kata yang paling senang lah kan. Iron kot kan. Kalau gadget lah kita boleh cakap pasal iron ke, atau ni lah immune ke, double X ke, bagi tenaga ke, daily supplement ke, yang simple dulu, yang senang korang nak close. Okay. And then kata-kata di bawah tu tiada rahsia jualan, melainkan aktiviti dan aktiviti. Jualan, nak buat jualan ni tak ada rahsia. Kalau kita buat aktiviti, okay, aktiviti yang seperti di atas tu lah, yang macam yang nak sebut aktiviti, kita buat story ke, kita share. Okay, semua tu aktiviti yang kita akan pamerkan dekat kita punya media sosial. Dari situ kita boleh dapat jualan. Dari segi online lah. Dari segi offline tu lagi senang lah, kita boleh dapat aktiviti, kita buat aktiviti dan kita dapat sales tu on the spot. Alright, aktiviti nak dapatkan sales on the spot dekat offline tu, kita buat demo, kita cerita dekat dia. Nanti siapa yang pergi ABRM, kita akan belajar macam mana nak buat buku prospek, kita akan belajar macam mana nak buat file jualan, macam mana nak buat file tajaan, dan you all kena prepare back business. Semua akan diajar kat situ. Nampak tak MBA ni berupa mesra ni menitik beratkan jualan dari segi offline dan online. So conclusionnya, okay, kita kena sentiasa buat, sentiasa tunjuk, kongsi dan percaya apa yang kita ceritakan, orang akan terima dan orang akan tertarik dengan kita dan tim kita. Kalau yang nak tengok dekat tim-tim lain kan, macam dekat Instagram ke FB ke kan, kalau diorang dapat jualan, diorang akan tangkap gambar, and then diorang akan diorang akan share dekat group diorang, dan diorang akan iklankan lah, bagi tahu dekat orang luar tu, hari ni ada dapat jualan, tahniah customer. Jangan cakap terima kasih customer, cakap tahniah customer. Tahniah lah sebab dia dah dapatkan benda ni. Macam terima kasih tu macam orang kata tak biasa, macam kita buat jualan sangat. Kita cakap tahniah customer sebab dah dapat benda ni. Tahniah Rashid, tahniah Ali, macam tu lah. Alright, kalau korang dapat jualan, korang boleh share dalam WhatsApp TGT tau. Kita share lah supaya
aktiviti kita tu tak sendu sebab bukan semua orang dapat jualan setiap hari kan. So at least bila dapat jualan yang hari ni Yana dapat jualan, esok Fatimah dapat jualan, yang kedua yang seterusnya Syed dapat jualan ke, kita boleh share. Tapi kita boleh share je lah dalam story atau dekat story lah kot. Kalau story lah, dekat story kita share yang kita ni ibarat kita buat jualan. Dekat situ orang dapat trust tau. Itu bukan kita menipu tapi betul jualan tim kita kan. Kat situ kita dapat trust. Okay, Yana rasa itu sahaja. Itu sahaja daripada Yana. So hopefully, banyak soalan. So hopefully dapatlah sesuatu nanti. Dan kita kena hidupkan kita punya story tau. Yang penting story WhatsApp tu penting sebab orang kebanyakan kita akan dapat sales daripada story WhatsApp. Macam Sarah hari tu kan, dia share tentang vacuum, dia dapat banyak orang beli vacuum daripada WhatsApp. Okay. Mana baru tengok chat. Kalau boleh 2 perkataan je, jangan sampai 3 kesepian. Sister. Okey. Boleh buat live tak boleh menjual letak beg kuningan. Kalau display barang dalam live tu boleh kan? Beg kuning memang tak boleh. Betul. Live biasa dia dapat menjual, kita berkongsi. Betul-betul. Macam semalam Yana dengan Nudra, kita orang share tentang set fight fighting dekat live TikTok. 1 jam. Sembang-sembang rupanya dah 1 jam lebih dah. Kita orang share lah cara makan apa semua tu kan. Apa result dia. Share je dalam tu. Mesti ada orang tanya. Okay, setiap post nak letak hashtag. Okay, boleh. Team TGT kan. Kita buat hashtag tu. Nanti kalau macam ada orang kata Team TGT tu kalau ada nak copy, boleh je lah copy kat situ. Hmm. Yes, yang masuk ABRM tu mesti update story post selalu supaya orang lain tertanya-tanya apa yang kita jual. Orang lain tak ada akademi macam ABRM ni. Betul. Team lain kan tertanya-tanya. Yana buat apa ucapan tu dia show sebab Yana setiap minggu akan show tau dekat Facebook, dekat IG. Apa dia buat ni? Dahsyat, lain level lah dia sekarang. Macam tu lah orang akan tertanya-tanya dan orang akan tertarik untuk join kita tau. Okay. Kak narasi itu saja. Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau ada Kalau macam Alin, boleh just ha? answer kalau yang ada soalan. Kalau macam Alin, dia pakar dalam leadership. Dia akan share tentang peluang bisnes dekat orang. Dia akan share dia punya kekuatan dari segi leadership dia. Kita pun kena share jugalah di samping kita share produk, kita share jualan, kita share juga MU ni apa. Tahu, share. Kadang-kadang kan orang nak tengok bonus tau. So share je lah bonus MU itu macam mana. So far okay juga orang lain boleh je share tentang bonus. So kita boleh share untuk menarik orang untuk bertanya kepada kita. Uh, Betapa business MU ni macam mana. And then you all boleh share marketing plan apa semua tu dekat orang lah. Mhm. So itu je untuk kali ni. So ada apa-apa boleh chat. Okay, saya pun tak ada, nanti saya menulis. Okay, ada soalan tak daripada audience yang nak tanya soalan? Boleh unmute mic saja and terus bertanya. Ifmah, okay. Boleh tak buka kicap ni? Boleh buka je kicap tu. Pergi makan kat luar. Suruh dia buka kicap. Dia nak pergi pada ni je. Sekejap Okay. Yeah, alright. Okay, kalau ada kejayaan ke, kalau kita buat sharing ke, korang tunjuk dia tahu dekat media sosial korang sebab kedai ni memang kedai kita ni dekat media sosial je lah, dekat Facebook ke. Tapi benda ni memang dah tertanam dalam minda kita kan, hari-hari kena buat 30 posting kan. So kita cubalah untuk kita buat jadual. Okay, so ada soalan tak daripada audience yang tanya soalan. Sebab topik ni sangat-sangat penting.
Sebab once kita fail tentang personal branding, actually kita fail juga untuk selling juga sebenarnya. Sebab kita duduk tanya kan, kenapa kita tanya kat upline, kenapa saya ni saya tak dapat sales. Orang lain dapat sales, saya tak dapat sales. Sebab apa? Sebab people surrounding you tak trust dengan you. Mungkin you tak letakkan sepenuh effort untuk bina personal branding you sendiri sampai ke orang sekeliling you tak rasa macam nak membeli dengan you. So dia beli dengan orang lain. Macam tu. So you have to, kita semua kena ada personal branding so that orang di sekeliling kita akan nampak kita, and kalau dia ingat Amway, dia ingat kita. Kalau dia rasa macam, aku sakit badan lah nak beli vitamin. Ingat vitamin, ingat Amway, ingat kita. Macam tu. Faham tak? So itu yang kita nak buat sekarang ni sebenarnya. So personal branding tu is all about who are you in media social, and kita nak propose, kita nak letak diri kita ni macam mana. So this topic very important. Sebenarnya kan ramai yang PM saya dekat WhatsApp nak masuk tapi tak boleh masuk. I don't know why. Diorang kata tak dapat masuk sebab tak boleh sign in and everything. Dan 45 dekat 5-6 orang. So you all yang dekat sini yang boleh masuk, I think you all memang terpilih and bertuah lah malam ni. So kalau ada soalan terus tanya. Okay? Okay, sementara tunggu soalan, saya nak concludekan sikit lah. Concludekan sikit apa yang Kak Aina share. Tentang roadmap tu memang saya rasa bagus. Yang first kali nampak, kenal, suka, yakin, offer. Kan? And dekat sini saya sendiri nak simpulkan lah daripada sharing Kak Aina tu 10 benda yang saya akan perbaiki. Mungkin saya akan perbaiki dan mungkin kalau anda yang dengar ni, anda rasa macam, aku pun kena baiki benda ni. So korang boleh ikut juga. Okay, pertama, banyakkan sharing ilmu. Educate people. Sebab orang suka ilmu. Jangan asyik post menjual je. Daripada pagi sampai ke petang hari ni kita duk post jual tilam, jual vacuum, jual air, menjual je kan. Tapi tak bagi ilmu and tak educate people. So mungkin lepas ni kita lebih banyakkan tentang education. Kenapa penting kita kena kurangkan lemak dekat hati. Contoh, kenapa kita kena kurangkan berat badan? Sebab bagilah fakta. Sekarang ni diabetes Malaysia semakin tinggi. Bla so orang akan betul juga so nak buat apa kalau nak kurangkan diabetes, makan vitamin sekian contoh. Okay. So yang kedua, banyakkan reels dengan live. Betul lah, saya pernah dengar satu kawan saya dekat bisnes saya sebelum ni, dia kata follower dia naik 3,000 melalui reels sahaja. Dia kata sebab reels tu dia capai capaian tadi Kak Aina public kan, bukan follower kita kan. So banyakkan reels. Dia beli satu dunia. Lepas tu pilih lagu dekat reels tu pilih yang up to date lah. Viral. Betul? Lagu viral. Lepas tu live lah. Sebab live ni orang nampak kita ni betul-betul bersungguh-sungguh dengan apa yang kita buat. And kita ada ilmu dengan apa yang kita buat. Sebab tu ada tak orang tanya dekat saya nak live, tak tahu nak cakap apa. Sebab tu penting sebelum live kita kena study dulu info-info tentang apa yang kita nak cakap. Contoh kita nak live tentang set FF kan. Tapi tak tahu apa function, apakah manfaat XS Ignite, apakah manfaat CB Block. So nak live pun kita rasa macam tak tahu nak cakap apa. So better study dulu. At least satu produk tu ada 3 manfaat dan kita boleh cakap dengan orang. Okay. Yang ketiga, kalau kita COD dengan customer, ambil gambar. Kalau customer tu malu, at least kita ambil gambar separuh ke, kita dengan dia selfie ke macam tu kan. So tips kena gunalah. Yang keempat, banyakkan jual diri. Tutup dengan stiker, betul? Okay. Yang keempat, jual diri. Sebab tadi Kak Aina kata saya ni tiada leadership, so saya berjual bisnes je. Tak juga. Sebenarnya dia macam ni, kalau kita jual produk, kita banyakkan jual produk, kita akan dapat customer. Kita jual bisnes, kita dapat ABO. Faham? Kita duk posting produk, of course kita akan dapat sale, and sales tu daripada customer ataupun user sahaja. Tapi kalau kita nak team kita grow, tambahkan juga posting tentang bisnes, posting tentang leadership, diri you siapa. And baru you akan dapat ramai ABO dalam team you, ABO baru. Baru you akan dapat banyak yang nak datang sebagai ABO bukan APC. So sebenarnya dekat sini semua orang ada leadership tau. Korang kena percaya benda tu.
Sebab kita semua, kalau kita ni ayah, kalau kita ni seorang ibu, kita memang ada leadership. Sebab apa? Sebab Sebab kita mengarah anak-anak. betul. Kita duk mengarah anak, okay, ambil dah, nanti lepas ni mandi tau. Ajar lah. Ajar, bukan mengarah, ajar. So jangan cakap, apa lah, saya tak ada leadership lah, saya tak ada leadership skill. No, you, semua orang ada leadership skill. Kalau you seorang ibu dan ayah, you memang lagi-lagi ada. Sebab kita duk bagi arahan pada anak untuk buat sesuatu, kita mengajar. So kita dah biasa lah benda tu sebenarnya, cuma apply pada bisnes sahaja. So percayalah, kita semua ada leadership. Cuma kita rasa tak yakin and tak nak tunjukkan. So ingat, kalau nak team kita grow, what to do? Jual bisnes. Kalau you duk perang bisnes you ni tak best, you duk tak share dengan orang tentang bisnes you duk post tentang produk je, of course, believe me, you hanya akan dapat user saja. You akan ada banyak APC tapi tak ada ABO baru. So, yang saya buat sepanjang saya buat MW 7 bulan ni, apa yang saya buat? Saya buat post tentang produk, saya dapat user. Saya buat post tentang business, saya dapat ABO. Sebab people trust dengan apa yang dinampak. Boleh? Jelas tak? Okay. Jelas. Jelas. Okay, jelas. Okay, yang kelima. Dan yang saya belajar daripada apa yang Kak Ana share ialah tayang lifestyle. Tayang lifestyle. Apa yang kita buat tu duk post je. Sebab apa? Orang suka tengok lifestyle. Sebab tu orang suka follow artis-artis, YouTuber. Kalau kita dah kita punya story dengan WhatsApp status tu, semua gambar produk je, orang boring tau. Orang tak nak follow kita. Orang tak nak pun ikuti kita punya style, kita punya life. So, lifestyle you kena menarik supaya orang follow you. You makan kat mana, you share. Kan? You pergi Ipoh makan laksa sarang. Oh sedapnya, you share. Orang akan tanya you, kat mana kedai tu? So you bina repo dengan dia. Faham? So tayang lifestyle you. You pergi, yang kena rajin ambil gambar lah sebenarnya. Ambil gambar, ambil video. You kena anggap diri you sebagai artis. Artis MW. Duta MW. So you buat je. Untuk yang tak biasa, lama-lama akan rasa malu, akan rasa macam semak nak bergambar semua kan. Tapi you kena ingat tips yang keenam, suka apa yang kita buat apa yang kita suka. Kita buat MW, tak suka tayang lifestyle, tapi kita buat juga, percayalah one day you akan suka dengan apa yang you buat. And you buat tu sebenarnya untuk apa? Untuk business you juga. And slowly you akan dapat banyak follower baru, you akan dapat banyak orang yang suka and nak beli barang dengan you. Sebab you dah nampak lifestyle you. You pergi MW shop setiap 2 hari sekali you pergi, so dia nampak you aktif kan. So you tayang lifestyle. Okay, yang ketujuh, tips untuk saya juga ni, tripod kena ada setiap masa dalam handbag kan, sebab kita nak buat content. Percaya tak, kalau kita as creator content, kita nak buat content apa, buat video ke apa, kita nak ambil, even kita nak ambil gambar, nak ambil produk dekat produk MW itu pun kita akan ambil video. So siapa yang nak ambil kan kalau kita seorang? Tripod. Kita nak bersalam dengan downline bila jumpa, handphone tu dekat depan, dia dengar rakam. Sebab semua tu ialah orang akan rasa macam orang akan ikuti lifestyle kita. So cuba untuk buatlah. Okay. Yang ke-8, tips yang saya dapat daripada Kak Ana juga ialah konsisten untuk posting. Istiqomah ni benda yang susah, tapi siapa yang buat dia beruntung. Sebab apa? Kalau orang nampak kita ni buat bisnes, macam tadi Kak Ana kata, tapi kita tak show off, tak konsisten buat, hari ni punya story habis, esok tak ada, lusa ada. So orang tak trust sangat dengan kita. So kita kena always consistent posting story, WhatsApp status, and tunjukkan apa sahaja yang kita buat. Okay. Yang ke-9, lepas dapat sales, mesti contact customer. Jangan diam 1000 bahasa, contact customer. Dah dapat ke belum barang tu?
Lepas tu tunjukkan yang kita care dengan customer. Tu pentinglah jaga hubungan supaya dia akan repeat order. Okay. Dan yang terakhir, saya suka sangat kata-kata daripada slide Kak Yana tadi, iaitu rahsia dapat jualan ialah dengan berkongsi aktiviti dan manfaat. Itu duduk dalam satu grup kan. So kita kata, tengoklah Kak Yana tak asyik update, dia dapat sale, dapat sale. Busu pun asyik update dalam grup TTR, dapat sale sekian-sekian. Aku tak dapat sale. Sebab apa? Mungkin kita kurang berkongsi manfaat dan berkongsi aktiviti harian kita. Sebab sebenarnya tak ada rahsia pun. Apa yang dia buat, dia dah kongsikan semua. Apa yang saya buat, saya dah kongsikan semua. Saya jual bisnes. Ibu nak makan tak? Kita tak nak makan. Okay, thank you. Kita jual bisnes, kita jual apa produk kan. Kita dah cakap dah semua. Cuma kita buat ke tak buat? Percayalah kalau kita buat 30 posting sehari, kita nak team kita grow, kita jual bisnes kita jual diri kita, itulah rahsia untuk you dapat team yang grow. Rahsia dapat bonus 4 angka sebulan. Kita duk tengok macam mana lah Mira Sabah tu kan dapat 18,000 dalam bulan keempat dalam MW. Sebenarnya rahsia dia buat kerja, dia buat aktiviti, dia buat sharing. So itu yang kita kena buat. And kita kena jaga kita punya profile. Bio kita tentu kena menarik. Macam tadi Kak Ana kata, profile mesti gambar yang tercantik yang kita ada. Kalau boleh daripada dada ke atas. Jangan gambar penuh. Kalau ada blazer boleh pakai, tudung-tudung dekat luar. So tu penting lah. And gambar profile WhatsApp bukan gambar kita dengan kucing ke, gambar kita dengan sesiapa, biar gambar kita sorang-sorang. Untuk ada credibility orang nampak kita macam tu. Okay, boleh? Itu yang saya dapatlah daripada apa yang saya tulis kat sini nota saya. So, very good sharing daripada Kak Yana yang saya sangat-sangat terinspirasi lah. So, sekali lagi saya buka pada soalan daripada audiens yang ada pada hari ni. Ada soalan tak? Sila-sila. Sementara tunggu soalan kan yang nak share tentang ABRM. Okay, sepanjang korang yang baru nak masuk ni yang akan join ABRM, make sure korang ada personality korang. Okay, make sure pakaian tu pakaian yang kemas, pakaian yang cantik sekali korang pakai. Okay, macam Yana waktu ABRM tu sepanjang tengah kursus Yana memang tak buka blazer lah. Nak menunjukkan kita ni macam ada gaya. Ada gaya kita ni kan join career MW, kita kena orang kata career kita ni career yang company yang besar, so kita tunjuk yang kita ni ada gaya, so kita pakai blazer, right? And then percakapan dan pergaulan dengan semua orang yang ada dekat ABRM situ, sama ada dengan petugas ke, dengan facing ke, teman facing ke, atau dengan peserta lain, make sure you all berani, ramah dan sentiasa senyum, alright? And then kalau ada aktiviti join waktu ABRM tu macam kelas roti ke, kelas artistry, kalau boleh join lah sebab kalau macam KL dia akan buat petang kan. So kalau boleh korang join. Dan story actually kita boleh link kan tau. Story yang dekat WhatsApp tu kita boleh linkkan dengan FB. So apa yang kita update dekat story dia terus pergi dekat FB. Lepas tu kalau dekat IG dia boleh linkkan juga dekat FB. So FB ni dia boleh terima story daripada WhatsApp dan IG. Okay. So di samping itu sekarang kita dah belajar buat ads kan. Buat ads tu untuk orang tarik pergi ke profil kita boleh buat advertisement. Alright. Buat macam Busu tadi dia buat untuk yang kelas roti kan. So dari situ Yana boleh Yana belajar yang kita boleh tarik orang pergi dekat profil kita dengan menggunakan ads lah. Jangan tunjuk produk, jangan tunjuk apa. Tunjuk yang kita ni, tunjuk diri kita saja. Jangan tunjuk produk tu bahaya. Jangan tunjuk dekat shop MV apa pun. Kalau boleh janganlah tunjuk yang diri kita ni tengah buat apa semua tu kan. Right. So macam Yana tadi saja boost lah dekat IG yang Yana letak gambar satu video reels tentang motivasi diri. So orang boleh pergi ke kita punya profile. And then itu sajalah untuk tambahan. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, harap-harap dapat kita praktikkan. Make sure kedai media sosial kita buka hari-hari. Okay, make sure orang boleh
ingat yang kalau dia nak beli MW, dia beli dengan Hikmah dekat Perlis. Kalau dia nak beli dekat KL, dia beli dengan Yana. Macam tu lah. Make sure korang buat tagline. Boleh letak tagline tu dekat bio korang. Okay. Itu sahaja. Okey, sekali lagi saya buka So, soalan. Ali, Biar lagi 5 minit sebelum 9.30. Kita buat sejam je. Ada soalan lain tak daripada audience? And branding ni kita yang kena usaha untuk buat sebab dia takkan datang sendiri. Macam mana kalau kita tengok Mami kan, Mami Dinda. Dia buat branding dia hari-hari. Dia post hari-hari kan. Dah diamond tu buat kerja. So kita yang belum diamond, apatah lagi kena lebih berusaha keras dan buat sungguh-sungguh lagi lah supaya kita dapat capai kita punya goal kita. InsyaAllah. Okay. So saya kira sampai 3, tak ada soalan, saya tutup majlis. Okay. mana? Shoaib. Shoaib Zah bertanya kalau buat logo sendiri instead of nama untuk setiap gambar dan video boleh ke? Kalau buat logo sendiri? So boleh. Maksudnya dekat gambar dia dengan video yang dia buat, dia letak logo dia. Boleh? Sebab ingat tau, inilah bisnes kita. Bukan bisnes upline kita, bukan bisnes downline kita. So kalau bagus soalan Zahri sebenarnya. Maksudnya Zah dah ada satu impian yang dia akan ada grup yang besar and grup dia akan ada ramai downline, so dia nak bina empire daripada sekarang. So bagus. So dah boleh dah ada satu nama team sendiri and boleh create logo team sendiri. Tak ada masalah. Sebab maksudnya Zah dah ada satu mission untuk besarkan team and bina team yang hebat. So baguslah untuk Zah, tahniah. And one more thing, saya pun suka juga dengan sharing Kak Anna tadi tentang tahniah dan terima kasih tu. Untuk customer cakap tahniah. Tahniah kan dah grab vacuum ni, tahniah kan. Bukan terima kasih dah grab sebab kita nak bagi tahu kat dia dah buat something yang very good untuk diri dia. Okay, so dah 9.30. So saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih pada yang hadir. Yang tak hadir kita akan bagi rekod lah pada mereka. Dan untuk minggu depan kita akan ada sharing yang lebih best, lebih mantap, tajuk yang lebih hebat, iaitu daripada Silver to Be juga. Silver to Be Fatimah Roslan ataupun Kak Tim yang akan bercerita, berkongsi tentang copywriting. Kalau siapa yang tengok posting Kak Tim, mostly dia punya video story dia pun mostly yang menarik semua tentang copywriting yang best-best. Kan ada stiker lah, betul dia ada dia punya branding Kak Tim tu sendiri kan. So kita nak tengok macam mana kita nak buat branding dah faham dah. So macam mana nak buat copywriting yang menarik? Macam mana nak create satu copywriting yang orang baca, best lah, orang baca nak join kita. So nantikan minggu depan dalam slot yang sama, Borak Santai TGT setiap hari Khamis. Kita jumpa minggu depan dengan Kak Tim. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.